القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan walafiat. Di sini saya nak mengambil kesempatan untuk mendoakan semoga anda sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, dan saya nak ingin berdoa supaya kita semua sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Pada video kali ini saya nak membawakan kepada anda sebuah kisah sambungan daripada kisah seram Rumah Kuartus. Yang itu saya baca sampai part 2, dan yang ini adalah part yang ketiga dan akhir part yang ketiga. Saya boleh je baca ketiga-tiga part tu sekaligus, tapi panjang, mungkin boleh cecah 45 minit ke atas. Takut anda bosan, jadi saya pecahkan menjadi 3 bahagian. Jadi ini adalah kisah yang terakhir, kisah yang penghabisan orang kata. Kisah yang kedua, dia berakhir dekat Pak Leng ni. Dia jumpa ada satu bahagian dalam rumah dia. Sepanjang dia duduk dalam rumah kuartus yang seram tu, dia tak pernah tahu ada bilik rahsia. Pada bahagian kedua, bahagian yang kedua, part akhir cerita tu, bahagian kedua, Pak Leng dia jumpa ada satu ruang dekat dinding rumah dia. Ada bilik rahsia. Jadi, jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga dan terakhir, bahagian 3. Tajuk dia, kisah seram rumah kuartus lah. Baik, ini adalah bahagian ketiga. Pagi-pagi lagi, Acik Ita dah usung tilam si Firdaus ni keluar bilik. Firdaus ni, dia anak tunggal Pak Leng. Dia selalu kencing malam. Tak pernah-pernah si Firdaus ni kencing malam, especially di atas tilam. Firdaus ni pula manda maja. Masa breakfast, Firdaus ni ada cerita lah yang malam tadi dia dah terjaga nak pergi toilet. Tetapi bila Firdaus ni baru je nak pergi toilet, dekat pintu bilik dia dah nampak kakak cantik dekat sebelah pintu belakang. Disebabkan takut punya pasal, Firdaus dia selubung badan, dia pakai selimut atas katil. Dia duduk atas katil, berselimut, berkelubung, dia tutup dengan selimut lah. Dia berselubung dengan selimut di atas katil sampai ke pagi. Apa yang buat Firdaus ni terkencing bila dia dengar ada orang lalu lalang dekat luar tingkap bilik. Orang tu dia berjalan daripada hujung ke hujung, dan setiap kali dia lalu dekat tingkap bilik Firdaus, si dia tu dia akan ketuk sekali dekat tingkap tu. Maksudnya entiti tu sambil lalu dia akan ketuk tingkap. Tok. Dia lalu lagi. Tok. Dia lalu ulang-alik kan. Setiap kali dia ulang alik, dia mundar-mandir lah depan bilik Firdaus ni. Bilik Firdaus ni ada tingkap. Tingkap tu lah yang diketuk setiap kali dia lalu. Ketak. Dia lalu. Lepas tu dia patah balik pula. Ketak. Dia ketuk tingkap bilik Firdaus ni. Dia buat perbuatan tersebut berulang kali. Banyak kali dia buat, sampai Firdaus ni tekuk muka dekat bantas dan menangis dah takut. Bukan setakat air mata saja keluar, Firdaus ni terkencing. Tergamam Pak Leng dengan Cik Ita pada hari itu. Pak Leng ambil emergency leave, cuti kecemasan. Dia terus pergi sekolah, cerita dekat cikgu.
Firdaus nak ambil MC seminggu. Dia nak hantar anak dia balik kampung isteri dia. Hari tu juga Pak Leng ni nak hantar keluarga dia ke rumah keluarga isteri dia. Hari tu juga. Dah tak tahan dah. Dah dengar banyak dah gangguan dekat rumah tu. Acik Ita ni pula dah tak berani dah nak duduk rumah tu seorang-seorang. Jadi Pak Leng ni dah bagi green light. Kalau Cik Ita nak duduk kat kampung juga pun tak apalah. Tapi dia tak sampai hatilah nak tinggalkan Pak Leng ni seorang-seorang kat rumah. Dalam duk fikir tu, Pak Leng dengan isteri dia balik kampung dekat Teluk Intan. Dan dia minta kakak dia temankan isteri dia sampai hujung minggu ni. Masa dekat kampung, Pak Leng tak cerita sangatlah secara mendalam dekat kakak dia. Cuma bagi tahu ada kes emergency. Dan dia minta tolong sangat-sangat temankan Acik Ita sampai hari Ahad. Dalam kereta on the way nak balik Tanjung Malim, barulah diceritakan balik kejadian-kejadian seram yang berlaku dekat rumah quarters tu. Dalam duk menyembang tu dia ceritalah A sampai Z gangguan dia tu. Boleh pula akak si Pak Leng ni bergelak. Dia cakap, "Lah, itu je ke? Aku ingat apa benda lah." Okey, nama kakak Pak Leng ni, nama dia Cik Mah. Dia ni Andartu, singkatan kepada anak dara tua lah. Rumah kampung Teluk Intan yang besar tu dia duduk seorang-seorang selepas kematian ibu bapa dia orang. Dalam adik-beradik seramai 12 orang, kakak dia yang nombor 3 ni lah boleh dianggap sebagai hati kering ataupun berani lah. Walaupun rumah kampung tu tak ada hantu, tapi it takes some nerve to live there alone. Maksudnya walaupun rumah tu besar dan tak ada hantu, tetapi still kita kena keberanian. Hanya orang yang betul-betul hati kering boleh duduk seorang-seorang dalam rumah yang besar dekat kampung. Selama je Cik Mah duduk rumah kampung besar tu seorang-seorang, sampaikan budak-budak area kampung tu takut dengan Cik Mah ni. Disebabkan adalah beberapa mulut yang cabul ni, dia bawa cerita. Dia kata Cik Mah ni ada belah hantu. Bila sampai dekat rumah, Pak Leng suruhlah Cik Mah ni tidur dekat bilik Firdaus. Tapi Cik Mah tak nak sebab single bed. Jadi Pak Leng cakap lah, kalau macam tu ambil lah tilang daripada store, bentanglah dekat hall. Cik Mah tengok bilik store ada katil besar berserta dengan tilang. "Leng, oh Leng, aku tidur sini je lah Leng," kata Cik Mah sambil tunjuk kat katil bilik store. Bila dia tengok dan dengar Cik Mah ni nak tidur dekat katil bilik store tu, terdiam Pak Leng dengan Cik Ita. Kemudian dia cerita, "Inilah dia store yang aku duk cerita kat engkau tu, yang berhantu tu. Ni lah bilik yang kau nak tidur tu." "Oh, tak apa. Kalau dia kacau aku cubit-cubit dia nanti." Seluruh Cik Mah ni, orang boy berani Cik Mah ya nak cubit-cubit. Okeylah macam tu. Cik Ita ambil cadar, selimut dan bantal untuk kakak ipar dia. Sementara Pak Leng pergi office ambil tangga. Dekat office, Pak Leng ni sempat lagi lepak kejap dengan member office. Dia cerita tentang ruang rahsia yang dijumpa dekat rumah tu. Jadi bila dia dah cerita ada ruang rahsia yang tak pernah tahu, apa lagi excited lah member-member ni semua nak join exploration. Nak ikut juga Pak Leng ni explore ruang rahsia yang dikatakan tu. Borak punya borak, semua janji nak explore sama-sama rahsia rumah Pak Leng. Besok time lunch break, sebab nak buat hari yang sama dah lewat petang. Dia orang tak jadilah nak buat pada hari tersebut. Besok lah. Sementara dekat rumah, sementara nak tunggu Pak Leng ni, Acik Ita dengan Cik Mah ni kemaslah bilik store. Time kemas bilik store tu, dia orang dengar bunyi kucing bergaduh dekat luar tingkap bilik store. Tak berhenti-henti daripada tadi. Okey, sambil dah
Sampai dah dihalau kan, bunyi bunyi macam tu kan, nak halau kucing bergaduh kan. Dan ditambah pukul tingkap bilik, tok 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 tok, nak halau kucing bergaduh kan, kita bunyi bunyi macam tu lah. Masih lagi bunyi kucing bergaduh tu, wow 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 wow, bunyi. Kalau 5 minit kucing bergaduh bolehlah tahan, tapi dia dah setengah jam tak habis-habis lagi. Cik Mah isi air dalam baldi, dia buka tingkap nak simbah air dekat kucing yang tengah bergaduh tu. Buka je tingkap. Bila Cik Mah ni dia buka tingkap, Cik Mah ni nampak ada seekor anak kucing tengah lompat-lompat cakar budak tangan panjang yang tengah kunyah seekor anak kucing. Maksudnya ibu kucing tu sedang nak selamatkan anak dia yang dimakan oleh makhluk alam sebelah tu. Dekat tanah, terkejut Cik Mah ni bila dia tengok berselerak beberapa bangkai anak kucing yang dah terburai isi perut dia. Keadaan ni telah membuatkan Cik Mah ni dia marah budak tu. Yelah, siapa yang tak pecinta kucing, betul tak? Bila tengok kucing, haiwan yang comel dan jinak, dimakan oleh makhluk alam sebelah, siapa tak bengang? Jadi Cik Mah ni dia angin. Dan Cik Mah ni dengan air yang dalam baldi diisi tu, dia simbah budak tu. Dia simbah dengan air yang dalam baldi tu dekat budak tu. Dan budak tersebut berlari macam lipas kodok, hilang daripada pandangan. Sebelum Cik Mah tutup tingkap bilik, sempat dia tengoklah dengan sedih kucing-kucing tersebut yang menjadi korban makhluk alam sebelah tersebut. Jadi dia pun sedih tengok ibu kucing tersebut yang membawa ataupun menjenjeng mayat anak dia pakai mulut. Kucing kan, dia bawa anak dia gigit pakai mulut kan, dia cara digendong anak dia lah. Tapi itulah situasi yang berlaku kepada ibu kucing tersebut terhadap anak dia yang dah mati. Jadi Cik Mah ni pun tengok dekat Cik Ita. Kemudian dia cakap, Ita? Oh Ita, aku tak jadilah nak tidur kat sini. Aku tidur dekat hall je lah. Ketiga-tiga dia orang dinner dekat luar, disebabkan nak beli barang runcit untuk makan tengah hari esok. Sebab kawan-kawan Pak Leng nak datang, kenalah buat makan-makan sikit. Lebih kurang pukul 9 malam, dia orang balik ke rumah dalam keadaan hujan lebat. Sampai je dekat rumah, petir sabung menyabung 2-3 kali. Kalau siapa pernah tinggal dekat suburban Malaysia pada tahun 80-an, pasti akan familiar dengan situasi terputus bekalan elektrik time hujan lebat. Ini bukan kes fuse tendang, tapi memang kabel ke apa kena sambar petir sampai satu area bergelap. Kata orang, time tu tak ada api, jadi ngam-ngam. 3 ke 4 kali rumah Pak Leng tak ada api. Jadi Pak Leng ni pun keluar balik nak beli lilin. Isteri dengan kakak dia lepak dekat garaj. Sementara menunggu, dekat luar at least ada cahaya bulan lagi. Nak dibandingkan dengan dalam rumah yang gelap-gelap tu, lebih baiklah tunggu kejap dekat luar. Jadi apa lagi, sementara menunggu Pak Leng pergi beli lilin tu, menyembanglah si Acik Ita dengan Cik Mah ni, bercerita macam-macam lah tentang kehidupan dan sebagainya. Acik Ita sebenarnya dok tahan kencing daripada tadi. Ingatkan nak tunggu Pak Leng balik, tapi lama pula dah. Nak tak nak merayu-rayu lah minta Cik Mah tolong temankan pergi toilet dalam rumah. Pujuk punya pujuk Cik Ita ni dekat Cik Mah ni minta tolong teman pergi tandas. Pergilah. On the way nak pergi toilet tu seksa betul. Nampak macam dekat tapi rasa macam jauh. Kenapa? Semua dah takut, ditambah pula gelap dalam rumah tu. Rasa macam berjalan dalam gua, meraba-raba.
takut tak tutup pasal, padahal dalam rumah sendiri je ni. Jadi plan dia adalah Cik Ita pakai toilet dulu dan Cik Mah standby dekat luar pintu. Lepas tu bertukar, Cik Ita pun buatlah bisnes dia dalam tandas tu lah. Jadi ketukan bertalu-talu dekat pintu dan suara Cik Mah suruh buka pintu agak mengganggu kelancaran bisnes Cik Ita. Naik tension pula, maksudnya time dia tengah membuang tu, pintu tandas tu tiba-tiba dia ketuk tok. Cepatlah sikit, ketok. Bunyi macam orang bergegas nak guna tandas. Kita jadi terganggu lah kan. Jadi Cik Ita ni pun dah bengang sebab bunyi ketukan tu tak berhenti. Dia pun cakap, yelah, aku nak keluar dah ni. Cik Ita bengang dengan kakak ipar dia yang masih tak bergeti-geti ketuk pintu. Bila buka je pintu, meluru Cik Mah ni masuk dah kunci pintu cepat-cepat. Kenapa ni Mah? Tercungak-cungak ni. Kat luar ada orang lah. Kata Cik Mah. Cik Ita dah tak perlu tanya, dah lebih-lebih nak tahu siapa tu, budak tangan panjang atau mak dia. Jadi berkuranglah 2 orang tu dalam tandas. Lama, lebih kurang 10 minit lah macam tu. Lepas 10 minit, dengar suara Pak Leng manggil-manggil nama bini dia dengan akak dia. Apa lagi, berlarilah Cik Ita dengan Cik Mah pergi dekat pintu. Penyudah dia lepas kejadian kena ganggu ketuk pintu tu, ditambah Cik Mah kata ada orang dekat luar. Malam tu tiga-tiga tidur dekat hall. Pak Leng pergi office macam biasa pagi tu. Cik Ita dan Cik Mah pula masak makan tengah hari. Dipendekkan cerita, tengah hari pun sampai. Dan Pak Leng ni dengan geng-geng office dia dah siap. Dah tukar baju t-shirt. Ada yang pakai seluar track dan sebagainya. Semangat betul ni. Cik Ita tanya nak makan dulu ke atau nak explore dulu tempat rahsia tu. Mula-mula geng-geng Pak Leng ni dah semangat nak check dulu baru makan. Tapi Pak Leng beri kata putus, makan dululah. Lepas tu barulah panjat dinding dekat belakang. Lepas makan, kawan-kawan Pak Leng pacak tangga dekat sebelah dinding. Masing-masing panjat dan standby dekat atas tembok. Bila semua dah duduk ala-ala menunggang atas tembok, dengan berhati-hati tangga besi diangkat dan diletakkan secara bersandar dekat dinding kerana tak ada area nak tegakkan tangga. Jadi seluruh tanah tu penuh dengan lambakan kayu-kayu perabot. Tempat yang dia nak turun tu, dekat bilik rahsia tu, penuh dengan kayu-kayu perabot. Jadi sebagai tuan rumah, Pak Leng turun dululah. Lepas tu barulah diikuti dengan geng-geng dia, seorang demi seorang. Eksplorasi dia mula dengan cek dulu perabot-perabot kayu zaman sebelum Merdeka punya design, bersepah-sepah. Time tengah ada usha-usha tu, semua cakap ruginya terbiar. Ni kalau boleh jual ni, boleh laku ni dekat peminat perabot-perabot antik ni. Dah berjemur berhujan berpuluh tahun pun masih lagi tahan. Pak Leng bagi tahu idea ni dekat kawan dia dan semua bersetuju. Satu hari nanti dia orang nak keluarkan perabot ni, nak repair dan jual. Profit 50-50 lah, bagi sama rata. Tiba-tiba dalam lepas dia orang menyembang tu, salah seorang geng Pak Leng ni tiba-tiba bertanya, tingkat apa tu? Tanya salah seorang member Pak Leng. Punya seronok menyembang pasal nak jual balik kayu antik tu sampai terlupa bilik rahsia yang terletak dekat sebelah pintu belakang. Pintu belakang tingkap tu tak ada holder, jadi pening jugalah nak buka. Kawan Pak Leng ni ada buat parang. Dia cuba kopek daun tingkap tersebut. Cungkil punya cungkil tak juga terbuka. Payah. Parangkan aja tingkap kayu tu sampai kopak. Cik Ita campaklah beberapa batang lilin macam yang di-request oleh Pak Leng. Berbekalkan cahaya lilin, Pak Leng dan member-member dia masuk bilik rahsia yang mungkin dah mencapai usia berpuluh tahun, yang dah ditutup. Dalam bilik ada single bed rapat ke dinding. Dekat katil ada tilam yang tak bercadar dengan sebiji bantal tak bersarung. Sebelah katil ada bedside table berlaci. Ada study desk, meja study kayu, lengkap dengan kerusi dan rak pakaian yang tak bertutup. Dalam rak pakaian tu ada banyak baju kanak-kanak perempuan yang masih bergantung dekat hanger. Dalam laci study desk ini pula kebanyakannya kosong.
yang ada pensel 2-3 batang. Tapi dekat dalam laci bedside table ada buku-buku lama vintage macam yang jenis cover kain dan tulang berjahit tu. Kawan-kawan Pak Leng ni tanya, boleh ambil tak? Bila Pak Leng cakap suka hati kau lah. Tapi ingat, kalau ada benda-benda yang tak senonoh ikut sekali dengan buku tu, kau tanggunglah sendiri. Dengar Pak Leng cerita bagi warning macam tu, terus member Pak Leng yang nak ambil buku ni tak jadi. Bila dia tengok sekeliling bilik tersebut, Pak Leng jumpa ada pintu masuk yang dah ditutup oleh batu bata dan plaster menghadap ke arah dinding rumah Pak Leng. Exactly the same spot ada stiker dekat dinding tu. Teringat Pak Leng dekat kakak yang suka sangat berdiri dekat sebelah pintu belakang, yang mana bersebelahan dengan pintu bilik rahsia. Bila diorang ni dah lama mengeksplore bilik rahsia tu, tiba-tiba Pak Leng ni, dah lah tu, jom-jomlah keluar. Pak Leng ni nak keluar dengan rushing. Sekarang baru dia faham kenapa kakak tersebut suka sangat lepak dekat tempat yang sama. Rupa-rupanya rumah dia dekat belakang dinding. Kalau manusia lah, rumah dia pecah masuk pun marah. Apatah lagi kalau bukan manusia, rumahnya dia pecah masuk. Meremang bulu tengkuk Pak Leng. Yalah, kita manusia kalau ada orang ceroboh rumah kita, marah juga kan. Macam itulah makhluk alam sebelah ni pun. Jadi untuk cover tingkap, Pak Leng dengan member-member longgokkan kayu-kayu perabot ke dekat tingkap. Waktu nak meninggalkan rumah untuk ke pejabat, Pak Leng melihat sayu je ke arah dinding bilik rahsia. Habislah aku malam ni, kata Pak Leng bersendirian, sebab dia dah ceroboh bilik rahsia tu. Jadi tak payah tunggu malam. Lebih kurang pukul 3, Cik Ita dengan Cik Mah dengar bunyi katil spring bilik store berdegap-degap, macam ada orang melompat-lompat atas katil. Diorang buat tak tahu je lah. Tapi agaknya makhluk apa entah kat store merajuk tak dipedulikan. Pintu bilik store pula dimain hempas-hempas, kedebam, cik, kedebam, cik, kedebam. Bunyi macam tu lah, dihempas-hempas. Cik Mah ni bila dah dengar bunyi pintu duk kedebam, rasa terbakar jugalah. Jadi dia pergi dekat bilik store. Dari luar pintu tutup, dia marah, dia jerekah, kau jangan nak mengada-ngada. Ini rumah orang, tolong hormat sikit, kami tak ganggu kau. Lebih kurang macam tu lah dia marah. Pintu tertutup. Yang pintu tadi tu tiba-tiba tertutup, kemudian slow daun pintu dia terbuka. Dari bukaan kecil tu kan, pintu kan dia buka, ada ruang kecil tu kan. Kalau kita cuba buka pintu secara sikit kan, nampak daripada situ, walaupun tak jelas, daripada bukaan kecil Cik Mah tu, bukaan kecil pintu tu, Cik Mah nampak budak tangan panjang bercangkung dekat sudut katil. Tengok Cik Mah sambil senyum lebok. Untuk memendekkan cerita, Cik Ita dengan Cik Mah dah terpacur dekat ofis Pak Leng. Cerita punya cerita, salah seorang kakak dekat ofis Pak Leng cadang pergilah jumpa imam masjid. Cik Ita dengan Cik Mah ni melangok je. Melangok tu duduk termenung je lah dekat ruang tamu sementara tunggu suami dia habis kerja. Pak Leng, Cik Ita dengan Cik Mah pergi ke rumah Tok Imam lepas punch out daripada office. Bila dah jumpa dengan Tok Imam pula cakap, saya ni imam masjid. Saya ni bertugas mengimamkan solat, bukannya bomoh halau hantu. Terdesak punya pasal, Pak Leng pujuklah Tok Imam ni. Pedah jugalah telinga bila Tok Imam sindir. Dia cakap, tahu pun dah hantu masuk rumah, baru nak cari Tok Imam. Pergi masjid jarang-jarang. Kan dah kena macam tu lah kan. Keluarga Pak Leng dengan Cik Ita ni bukanlah keluarga jenis alim. Pak Leng ni jenis jejak lantai masjid time solat Jumaat dengan sembahyang raya je. Akhirnya Tok Imam pun bersetujulah lepas dipujuk. Tapi tak ada cakap lah nak halau hantu, just bagi tahu bacaan Yasin dan solat hajat, something like that lah. Bacaan Yasin dan aktiviti solat dijalankan dekat ruang tamu rumah. Kawan-kawan tempat kerja Pak Leng pun join sekali malam tu. Masa baca Yasin dan the rest tu semua okey, tak adalah benda-benda aneh berlaku.
Tapi bila tea break, Tok Imam baru settle keluar daripada toilet, tanya Pak Leng, Leng, tu siapa kat luar tu? Tak ajak minum sekali ke? Dia diam semua. Tok Imam, benda yang Tok Imam suruh jemput minum, itulah benda yang mengganggu kita orang. Jadi Tok Imam tu tengok Pak Leng, lepas tu dia toleh balik tengok si kakak tu. Dia tengok Pak Leng, dia tengok balik kakak tu. Lepas tu tanpa berkata apa-apa, Tok Imam ni pun pergilah dekat open air area rumah Pak Leng. Dia jumpa dengan kakak tu. Pak Leng dan lain-lain bersidai kat dinding koridor time tu. Pak Leng cakap tak jelas perbualan dia, tapi dia ingat ada dengar Tok Imam cakap dekat kakak tersebut. Ni adalah dialog di antara Tok Imam tu dengan kakak tu, tapi dia bukanlah dialog, dia just perbualan lah. Dah tak payahlah nak buat macam tu. Begitulah bunyi dia. Lepas menyembang dengan kakak tersebut, Tok Imam suruh semua berkumpul dekat hal dan cerita Pak Leng dengan Cik Ita supaya usahakan cari rumah lain. Penghuni tetap rumah ni, dia tak suka berkongsi, dia takkan keluar, sebab di sinilah tempat dia dan keluarga ditanam. Jadi Pak Leng ambil cuti lagi. Besok dia pagi-pagi dah punggah barang sebanyak yang boleh, masuk dalam kereta balik Teluk Intan. 2 minggu dia ulang-alik daripada Teluk Intan ke Tanjung Malim. Application pula dah. Permohonan pindah rumah Pak Leng pun diluluskan dan dia pun berpindah ke kuartus apartmen yang jauh lebih kecil dan agak jauh daripada ofis. Tak apalah, jauh pun, at least tak ada hantu. Pak Leng dengan keluarga duduk dekat Tanjung Malim sampai tahun 1995. Cukup 10 tahun perkhidmatan setempat dan dia apply tukar tempat lain. Pada tahun 2000, Pak Leng memilih untuk bersara pilihan dan pindah ke rumah sendiri dekat Ipoh. Last time sebelum dia pindah daripada Tanjung Malim, rumah kuartus horror yang diduduk tu dia dengar nak dirobohkan untuk bina asrama pelatih. Tahun 2003 dia ada pergi ke Tanjung Malim nak pergi kenduri kahwin anak member dia lah, salah seorang daripada teammate exploration secret room Pak Leng. Dan lalu dekat depan rumah lama dia tengok bus stop depan rumah dah tak ada dan diganti dengan bini shop lock. Multi-purpose court depan rumah pun dah dibina apartmen. Kuartus polis kalau tak silap ada cat navy blue dan putih. Dan office lama dia dah diganti bangunan baru 4 tingkat. Masih kekal di tengah-tengah pembangunan tersebut adalah rumah kuartus lama dia yang masih tersegang. Nampaknya plan nak roboh jadi apartmen tu tak jadi. Tapi rupa-rupanya dah jadi store simpanan. Okey, itulah dia kisah terakhir, bahagian terakhir kisah seram rumah kuartus. Saya minta maaf kalau tak seram disebabkan kisah ni amat menarik jadi saya ambil lah. Kisah ni ada 3 bahagian. Jadi kesimpulan dia adalah rumah tu ada something tragedi yang berlaku yang kita tak tahu, tak diceritakan dalam cerita ni. Tapi ini apa yang saya faham lah. Berdasarkan daripada perbualan Tok Imam tadi tu, dia kata penduduk tetap rumah ni tak nak berkongsi dengan Pak Leng. Makhluk alam sebelah ni tak nak kongsi rumah tersebut, tak nak duduk sama-sama. Sebab dia kata di sinilah tempat dia dan keluarga dia ditanam. Jadi berkemungkinan lah mungkin dia dibunuh dan ditanam dalam ruang rumah tersebut yang Pak Leng tak explore. Jadi sebab itulah benda tu akan duduk dekat tempat dia dibunuh. Ini adalah apa yang saya tahulah. Tapi bagaimana dengan anda? Adakah anda berfikiran sama macam saya? Akhirnya terungkai jugalah kenapa rumah tersebut berhantu. Okey, itulah kisah yang aku dapat kongsikan. Kisah yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang dah support channel Mystic Horror. Untuk pengetahuan anda, channel Mystic Horror ni dia ada target tau, nak capai 1000 subscriber. Sebab saya nak monetize channel saya ni untuk saya beli equipment yang lebih canggih, untuk saya provide konten yang lebih berkualiti untuk anda semua. Diharapkan anda semua faham lah. Sebab tu saya suruh anda semua subscribe. Dan subscribe itu free saja. Okey, itu sajalah. Jumpa anda on the next video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.